Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih yang berbahagia pengurusi majlis, Saudara Fahmi, barisan panel hakim yang sudah tentunya adil lagi bijaksana, para tetamu kita pada malam ini, seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Kita sudah masuk fasa yang kedua pada malam ini. Fasa yang pertama akan kita tinggalkan dalam bulan Ramadan, iaitu 10 malam yang pertama. Dan pada malam ini kita sudah berada pada fasa yang kedua di malam ke-11 Ramadan. Jadi pada malam ini saya ingin berkongsi dengan anda satu kisah di mana seorang ayah, mungkin anda semua ada yang pernah dengar ataupun pernah terbaca berkaitan cerita ini. Seorang ayah yang telah meninggalkan anak dan seorang isteri dan 3 orang anaknya untuk merantau mencari rezeki di luar negara. Beberapa tahun beliau berada di luar negara untuk menambah pendapatan, untuk mencari hasil yang lumayan untuk keluarganya. Apabila beliau sampai di sana, di luar negara, beliau memulakan tugas dan sehinggalah beliau mengumpulkan kekayaan. Dan inilah apabila telah mengecapi kekayaan, beliau telah mula menghantar surat demi surat kepada anaknya di kampung. Maka pada suatu ketika, sehinggalah beliau sudah merasa yakin untuk beliau pulang, maka beliau telah pulang ke kampung halamannya. Dan pada suatu ketika apabila sampai di rumahnya, beliau terkejut kerana apa yang ada di rumah itu tidak ada lagi melainkan seorang sahaja, anak bongsu beliau. Lalu beliau bertanya kepada anak, "Di mana ibu kau?" Anak itu menjawab dengan keadaan takut, menangis, "Ayah, ibu telah pergi ayah. Ibu telah meninggal dunia." "Kenapa? Bagi tahu ayah, kenapa?" "Setelah peninggalan ayah, ibu telah sakit kuat, sehingga kan kami di sini tidak ada wang untuk membiayai perubatan ibu." "Apa yang kau cakap? Ayah telah menghantar surat dan wang begitu banyak kepada kamu semua. Di mana wang itu?" "Wahai ayah, maafkan kami. Kami sebenarnya menerima surat daripada ayah, warkah daripada ayah, tetapi kami tidak membukanya. Bahkan kami menyimpannya di dalam bekas. Kami membalutnya dengan kain sutera, menyimpannya di tempat yang sangat terhormat kerana kami mengenangkan kerinduan dan kasih sayang kami kepada ayah. Apabila kami melihat bungkusan itu, kami terkenang kepada ayah." Habis itu, "Di mana abang kamu?" "Ayah, maafkan saya. Abang telah pergi mengikut kawan-kawannya." "Siapa kawan-kawannya?" "Kawan-kawannya adalah mereka yang begitu jahat. Dan sekarang abang sudah menjadi seorang gangster bersama mereka." Oh, gangster tu. "Wahai anak, tahukah kamu apa yang aku putuskan kepada kamu? Aku telah mengutuskan surat supaya kamu memilih kawan yang baik semasa peninggalan daku, supaya kamu menjadi orang yang terbimbing, tidak seperti ini. Sekarang di mana kakak kamu?" Kakak telah pergi juga ayah." "Pergi ke mana?" "Kakak telah mengikut suaminya, seorang yang berkedudukan tinggi, seorang jutawan." "Habis itu kenapa? Di mana kakak kamu? Kenapa dia tidak membantu kamu?" "Ayah, kakak setelah perkahwinannya, dia telah didera fizikal dan mental. Sedarkah kamu, wahai anak, surat yang aku telah utuskan kepada kamu itu, aku telah nyatakan, pilihlah pasangan yang baik. Kenapa kamu tidak buka surat itu? Pilihlah pasangan yang baik, bukan melihat pada kedudukan saja, tetapi lihatlah pada agama dan perilaku akhlaknya." Astaghfirullahalazim. Begitu sedih saudara kisah ini.
Sehingga kan bapak ini begitu berduka cita dengan keadaan nasibnya. Saudara, apa yang ingin saya bawakan kepada anda pada malam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menjadikan kita, Tuhan yang telah menjadikan sekalian alam ini, telah menurunkan suatu risalah, suatu warkah yang begitu sempurna melalui Al-Quran, yaitulah Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami yang telah menurunkan Al-Quran yang dengannya membawa penawar warahmah, rahmat, keberkatan untuk orang-orang yang beriman. Tetapi saudara, di manakah kedudukan kita pada hari ini? Adakah kita membuka risalah ini? Adakah kita membuka warkah ini? Bahkan apakah kita telah membukanya dan memahami isi kandungan Al-Quran ini? Saya menyeru kepada anda, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada suatu hari di mana aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku telah sempurnakan nikmat aku kepada kamu, dan aku telah meredai agama Islam sebagai agama kamu. Ya saudara, Allah telah berkali-kali berkata di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW telah diturunkan, telah diutuskan kepada kita bukan sebagai Rasulullah SAW telah diutuskan kepada kita sebagai utusan, sebagai contoh ikutan yang paling baik, bukan untuk didewa-dewakan, tetapi untuk diikuti. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan bahawa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku telah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik terhadap kamu. Maka saudara, risalah ini yang sepatutnya kita kaji dan kita perbaiki diri kita daripada panduan yang telah ada ini. Tetapi kenapa kita simpan saja di rak-rak rumah kita? Kita tidak membukanya, tidak mengkajinya saudara. Adakah kita begitu hebat dan begitu pandai, begitu bongkak sehingga kita tidak perlu lagi untuk mendapat panduan? Jadi saudara, kesimpulannya saya menyeru kepada anda semua untuk mengkaji dan memahami Al-Quran. Tidak kira anda daripada golongan muslim ataupun bukan muslim, maka anda bersedialah untuk menghadapi suatu kebenaran yang terhidang di depan mata anda. Maka anda akan melihat di manakah titik kebenaran yang sepatutnya anda pegang dan tuju selama ini. Jadi sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.